saya Claudia Fiorella dan saya bersama Saya Indam Anaserit. kami dari kumpulan Si pensyarah kami yaitu Dr. Nurul Haida binti Reduzan. hari ini kami akan menerangkan apa itu Teknik membaca lantang. nak tahu apa itu teknik membaca lantang. Okey, jom kita lihat. Teknik membaca lantang merujuk kepada kaedah di mana teks dilapaskan atau diucapkan secara lisan dengan suara yang jelas, berbeza dengan membaca dalam hati. Selain itu, apabila seseorang membaca lantang, dia bukan sahaja perlu menyebut perkataan dengan betul dan berartikulasi dengan jelas, tetapi juga perlu menggunakan intonasi, tekanan dan jeda yang sesuai bagi menyampaikan makna dan perasaan yang terkandung dalam teks kepada pendengar. Jadi, teknik belajar membaca ialah kemahiran asas yang tertumpu kepada pelajar, khususnya kanak-kanak di peringkat awal persekolahan yang menerjemahkan simbol bertulis kepada bunyi dan perkataan yang dipahami. Kaedah yang digunakan di sini adalah bersifat bottom up dari unit, yaitu dari unit kecil ke besar, yaitu bermula dari pengecaman abjad yang digabungkan menjadi suku kata dan akhirnya membentuk ayat. Untuk teknik membaca untuk belajar pula adalah menentukan tahap pencapaian seseorang. Teknik ini membantu murid untuk memahami teks dan mengingat maklumat yang terdapat dalam teks dan maklumat yang berkaitan dengan teks. Teknik ini melibatkan proses kognitif yang lebih tinggi seperti kemahiran membasiskan aras tinggi itu kebat yang menggalakkan pembacaan secara aktif dan kritis untuk mendapatkan gambaran keseluruhan agar dapat memahami idea-idea pokok dan mengerti maklumat bertujuan tugasan atau peperiksaan. Okey murid-murid, hari ini kita akan belajar membaca Sa, ya, saya, Suka, suka, makan, makan, ayam, ayam, esa, waeya, saya. Nah, bagi murid, hari ini kita akan belajar tentang satu topik yang berkaitan dengan pencemaran air. Boleh baca? Nanti saya tanya kamu. Sudah baca, cikgu? Okey. Apa yang Anda faham tentang pencemaran air dan petikan yang diberikan oleh cikgu? Saya rasa tajuk ini berkaitan dengan kesan pencemaran air kepada kehidupan akuatik dan manusia. Betul. Lepas tu, apakah punca pencemaran air tersebut? Saya rasa puncanya adalah bermula daripada sisa kilang, minyak atau sampah yang masuk dalam sungai, tasik dan laut, cikgu. Kesan dia pula? Kalau kesannya pada hidupan akuatik iaitu hidupan akuatik tidak dapat hidup dalam air yang tercemar. Lepas tu dia memberikan kesan kepada manusia. Apa yang berlaku? Kalau manusia pula, manusia kekurangan sumber air bersih dan penyakit bawaan air meningkat. Okey, bagus. Betul semua. Jadi, murid-murid, apakah rumusan bagi pencemaran air ini tadi? Jadi rumusan kesemuanya adalah punca pencemaran air ini dalam berlaku kerana oleh sisa kilang, minyak atau sampah masuk dalam sungai, tasik dan laut. Dan dia memberi kesan yang mendalam seperti kehidupan akuatik terancam kerana mereka terdapat hidup dalam air yang tercemar, dan juga kepada manusia mereka menerima kesan negatif seperti kekurangan sumber air bersih dan penyakit bawaan air meningkat. Okey, betul.
Itu saja daripada kami berdua. Sekian, terima Terima kasih. kasih. Bye-bye. Bye-bye.